daripada Hajah Siti. InsyaAllah. Okey, Hajah Siti, soalan kita daripada Facebook. Siti Rohani ni, Assalamualaikum Dai Hamidah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan taufik pintu maksiat yang dimuliakan dengan taufik pintu maksiat, soalan saya, apa hukumnya kalau kita ternampak dengan tidak sengaja sedang berlaku perbuatan maksiat seperti orang-orang sedang bercumbu bukan suami isteri, orang sedang main judi, adakah kita automatik mendapat pahala? Adakah kita automatik mendapat dosa? Mohon pencerahan Ustazah insya-Allah. Jadi penonton yang dirahmati Allah sekalian, bila mana tadi Hajah Siti bertanyakan soalan, lagu mana kalau kita duduk dalam keadaan yang kita tak sengaja pun nak tengok, tapi kita ternampak orang buat dosa, orang bercumbu ataupun perkara-perkara yang maksiat lah. Adakah kita dapat dosa dengan kita tertengok tadi? Jadi soalan ni seperti mana memang berlaku pada kita hari-hari lah. Dengan kita tak boleh nak elak. Sebab maksiat ni merata-rata. Kiri, kanan, atas, bawah. Jadi lagu mana ada dapat dosa sekali ke? Jadi saya teringat yang mana Nabi SAW cerita. Yang mana Nabi sebut, Ya Ali, wahai Ali, la tutbi'an nazratan nazrah. Janganlah kamu ikuti pandangan yang pertama tu kepada pandangan yang selanjutnya. Fa innakal ula, yang pertama tadi tu boleh dimaafkan. Walaisa lakal akhirah, tapi yang kedua dan yang seterusnya tu dikira berdosa. Jadi sebab itu bila soalan tadi ditanya berkaitan dengan kalau nampak orang buat silap, buat dosa yang kita tak mau tengok, tertengok, itu bukanlah dosa sebab kita pun tak mau tengok. Sebab nak buat lagu mana Nabi sebut fa innalakal ula, tak apalah. Yang pertama yang tersilap, yang tertengok tu dimaafkan. Yang jadi kira dosa ni bila kita dah tertengok, lepas tu kita nak tengok lagi dengan keadaan yang kita rasa ada niat dan sebagainya, yang kita usaha sebagainya tu, itulah mungkin kita juga tergolong dalam dapat dosa sekali. Sebab itu dalam Islam ni dia ada panduan-panduan dia. Yang keadaan bila kita nak elak daripada buat tergolong dapat dosa, bila mana kita nampak benda yang maksiat, kita tak boleh nak buat apa, tapi kita tak reda, tapi dah tak boleh nak bantu macam mana, kita dalam hati kita tak suka pun, itulah tanda yang moga-moga Allah tak golongkan kita untuk dapat maksiat yang sama, dosa yang sama insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Ismail nak ajukan satu soalan kepada Ustazah. Ya, dipersilakan. Mengapakah mata suka melihat benda-benda yang haram? Dan adakah ia terampun dosanya dengan beristighfar? Mohon pencerahan Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ya. Terima kasih kepada yang bertanya. Jadi alhamdulillah. Jadi bila mana soalan tadi, kenapa mata kita ni suka tengok benda yang haram? Dan adakah dengan kita istighfar tu bantu boleh padam balik dosa yang kita tengok benda yang haram tadi? Jadi penonton yang dirahmati Allah sekalian, bila mana sebut kenapa mata ni suka tengok benda yang haram? Sebab mata ni satu anugerah yang cukup hebat yang mana Allah bagi untuk kita melihat. Dia ada dua benda, melihat benda yang baik dan melihat benda yang tidak baik. Jadi sebab itu mata ni memang kerja dia melihat. Dan fitrah manusia ni memang kita ni nak jaga diri ni sebab ada iblis yang cukup hebat-hebat yang dah atur strategi yang nak hancurkan manusia dengan kuasa utama depa dengan uji untuk kita lihat perkara yang tidak baik. Jadi sebab itu kita hari ini memang jadi suka nak tengok perkara yang tidak baik. Sebab benda itulah, kata apa, faktor utama yang iblis nak buat macam-macam untuk nak rosakkan manusia. Sebab tu tugas iblis yang mana yang kita dah tahu kisah. Jadi, adakah dengan kita istighfar tu boleh padam dosa yang kita tengok benda yang tidak baik tadi? Saya teringat satu yang mana Nabi sebut bahawa bila kita buat perkara yang tidak baik, buat benda yang maksiat, contohnya yang mana kita tengok perkara yang haram, tengok yang maksiat, tengok gambar-gambar yang tidak sepatutnya,
adakah kita boleh Allah boleh padam balik dosa yang kita tengok tadi dengan istighfar? Nabi sebut, kita teringat satu hadis yang mana bila kita buat silap, innal abda iza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi, bila kita buat satu dosa, dia akan ada satu titik hitam dalam hati kita. Tapi kalau kita fa iza huwa naza'a, tapi bila kita tinggal, tak tengok dah. Dan wastaghfara, bila kita istighfar, astaghfirullahalazim, tengok astaghfirullahalazim, wataba, dan kita bertaubat, suqila qalbuhu, maka Allah padam balik noda hitam yang silap yang kita buat tadi. Jadi sebab itulah bila ditanya soalan adakah istighfar mampu padam dosa yang kita buat, memang betul seperti mana hadis sebut, wastaghfara, kita istighfar, Nabi jamin itulah satu rahsia untuk Allah padam dosa yang kita buat hanya dengan istighfar. Sebab istighfar ni kelebihan yang cukup besar. Jadi sebab itu hari-hari ulama pesan kita kena selalu amalkan istighfar, sebab inilah satu kunci untuk Allah padam dosa kita. Jadi para penonton yang dirahmati Allah sekalian, bila kita sebut tentang mata pintu maksiat ini, bila Nabi pesan, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita jaga pandangan, sebab inilah satu kesan yang boleh bagi gelapnya hati. Dan bila di antara banyak-banyak kesan, hari ini kita nak sebut 3 perkara kesan daripada lihat perkara yang haram, lihat video lucah, lihat gambar lucah, lihat perkara-perkara yang maksiat, yang haram. Sebenarnya ada kesan yang besar yang akan berlaku dalam diri kita, iaitu pertamanya, yang mana para ulama pun dah sebut, pertamanya akan menyebabkan hati kita rosak. Seperti mana yang kita tengok hari ini, kalau kita nak didik anak, kalau kita nak tengok keluarga kita, nak hidupkan keluarga yang bahagia, kadang-kadang susah, kadang-kadang payah dengan anak-anak yang tak menjadi sebagainya. Mungkin itu salah satu disebabkan tak kawal, tak jaga pandangan dengan mereka terlalu senang nak lihat apa saja yang mereka nak tonton tanpa kawalan ibu bapa dan umpamanya. Jadi sebab itu puncanya, mungkin perkara ni kita tak perasan, inilah satu punca yang mampu ataupun yang bolehkan hati kita jadi gelap. Seperti mana Nabi sebut, innal abda iza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Kita tengok ataupun kita buat silap sekali, dia akan ada satu noda hitam di hati kita. Dengan kita tengok benda yang haram, gambar lucah sekali, dia ada satu tanda hitam di hati kita. Fa iza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbahu. Bila kita dah tak tengok, kita dah berubah, dah taubat, dipadam dosa tadi. Tapi yang bahayanya, wa in ada ziyada fiha hatta ta'luwa qalbah. Tapi bila kita tengok, lepas tu kita cari lagi, kita tengok lagi, satu lama-lama jadi 2 dan selanjutnya jadi banyak, itu yang koi lama koi gelap, jadi gelap hati kita disebabkan sikit-sikit jadi banyak. Wahwaran, yang mana yang kita takut hari ini sebab apa? Bila kita tak perasan, kita risau, takut kita ditimpa bala ataupun diberikan satu penyakit, iaitu wahwaran, yang mana Allah sebut penyakit ron yang kita takut. Allazi zakarallah, yang mana apa dia penyakit ron? Kalla balrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Penyakit ron yang kita takut, tuan-tuan. Yang mana silapnya kita tengok perkara yang haram tadi sikit demi sedikit. Walaupun asalnya sikit, bila koi lama dia jadi banyak dan itu jadi gelapnya hati kita. Dan kita takut bila gelapnya hati, tuan-tuan, Allah bagi kita satu penyakit ron. Apa dia? Dengan Allah tutup hati kita. Bila tutup hati kita, inilah satu perkara yang cukup menakutkan. Inilah satu perkara yang bahaya untuk kita tidak dijaga oleh Allah. Bila tutupnya hati, tuan-tuan, mailah nasihat apapun, mailah apa yang Quran kata, mailah ulama pesan apapun, mailah apapun kebaikan, kita jadi tak suka dengar, kita tak boleh nak dengar nasihat, malah kita benci orang yang buat baik. Kita benci perkara-perkara yang benda yang baik. Ini yang kita takut. Sebab itu Nabi sangat pesan, tolonglah, kawal, jagalah pandangan. Sebab inilah satu di antara punca jadi gelapnya hati. Jadi insya-Allah kita sambung balik huraian kita tadi untuk kita cerita tadi berkaitan dengan kesan daripada tengok benda haram. Tadi pertama kita sebutkan tentang hati rosak. Bila kita tengok perkara yang haram satu sekali walaupun biasa, tapi yang jadi gelap tu sebab kita tengok sekali, tengok lagi benda yang contoh gambar lucah, video seumpamanya ni, dengan makin banyak
makin gelap hati. Itu yang kita takut, yang kita sebut tadi penyakit ron, yang Allah akan tutup hati kita, susah nak buat baik, susah nak dengar kebaikan, dengan nasihat dan seumpamanya. Jadi yang kedua, kesan daripada tengok benda yang haram ini apa dia? Iaitu yang mana ramai kita dah dengar ulama-ulama sebut, takut jatuh dalam perbuatan zina. Kesan yang kedua. Sebab kita boleh tengok kalau hari ini kita tengok sebut ayat Al-Quran yang Allah sebut tadi, pertama sekali Allah sebut qulil mu'minin, tutup pandangan. Yang kedua barulah Allah sebut wa yahfazu furujahum. Jagalah kemaluan atau kehormatan tu, ayat yang kedua. Jadi Allah tak suruh jaga kemaluan atau kehormatan dulu, tapi Allah suruh yang pertama sekali jaga pandangan dulu. Ini buktinya dengan pandangan inilah satu pintu yang besar untuk kita berlaku maksiat yang lebih besar. Di antaranya zina wal'iyyazubillah. Sebab itu tuan-tuan, hari ini kalau kita sedar tak sedar, kita tengok maksudnya saya baca dalam satu akhbar The Star pernah melaporkan bahawa 4.04 juta carian pornografi telah dibuat oleh pengguna internet Malaysia dari Ogos 2012 hingga ke Januari 2013. Bersamaan 673,000 carian setiap bulan ataupun 22,000 carian setiap hari. Ini sampai 2013. Sekarang dah 2017. Nak habaq kata setiap hari 22,000. Kebanyakan kita carian internet yang melihat perkara-perkara yang gambar lucah dan seumpamanya. Ini nak cerita kata sangat, orang kata apa, sangat teruk. Maknanya kita tengok hari ini berita-berita yang dilaporkan ada sumbang mahram, berlakunya zina, berlakunya buang anak dan seumpamanya yang kita katakan sangat menakutkan. Kadang-kadang kita tak tahu apa punca dia, macam mana, apa cara yang kita nak jaga. Tapi yang pertama sekali yang Nabi pesan dah, mungkin kita tak perasan, iaitu dengan kena jaga pandangan. Sebab pandangan inilah satu perkara yang boleh menjerumuskan manusia berlaku maksiat yang lebih besar, iaitu zina dan seumpamanya. Dan yang ketiga kesannya ialah lupa ilmu. Bila kita tengok perkara yang tidak baik, yang dosa ini yang akan jadi gelapnya hati dan tidak boleh dapat ilmu. Seperti mana ulama sebut, yang mana pernah berlaku dengan Imam Syafi'i, yang mana Imam Syafi'i mengadu kepada tok gurunya, dia satu hari dia lupa akan ilmu. Tapi sebab apa? Dia tak tahu, lalu tok guru dia pesan, mungkin kamu ada buat silap satu hari itu. Mungkin kamu ingat balik, lalu dia pun baru ingat bahawa pada hari itu dia ternampak betis perempuan. Ternampak, bukan tengok. Jadi rupanya itulah satu sebab yang dia boleh lupa. Jadi sampai ke Imam Syafi'i rangka dalam satu syair yang mana berbunyi, syakawtu ila waqi'i su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa ahbarani bi anna ilma nuran wa nurullah la yahdi li'asi. Yang mana syair ini cerita bahawa dengan kita tengok perkara yang tidak baik ini sebenarnya punca kita jadi lupa hafalan, lupa akan ilmu. Sebab itu sebagai ibu bapa perlu pantau anak-anak kalau nak anak-anak terus berada dalam baik untuk jadi anak yang soleh. Sebab ini dengan tengok perkara yang tidak baik, haram, itu punca Allah tarik barakah ilmu. Dan moga dan masa pun dah nak habis. Jadi insya-Allah kita untuk dengan nak jaga pandangan ini memang susah, tapi tetap kita kena amalkan yang mana Allah sebut, kena cuba elakkan, cuba kawal dengan jangan tengok perkara yang haram. Dan kita boleh amalkan satu doa yang mana ada dalam zikir maksurat. Doa ini moga-moga satu pagar untuk Allah pilih kita dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita sama-sama baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi badani. Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharalah, jagalah tubuh badan kami. Allahumma afini fi sam'i, ya Allah, ya Tuhan kami, peliharalah, jagalah pendengaran kami. Allahumma afini fi basari, ya Allah, ya Tuhan kami, jagalah, peliharalah penglihatan kami. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan kamu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Doa ini Nabi pesan eloklah kita baca setiap pagi dan setiap petang. Ini satu resepi untuk moga-moga Allah pegang kita, Allah jaga kita, elakkan kita daripada melihat perkara-perkara yang haram, insya-Allah.